Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, jamaah Masjid Darul Ghufran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita bertemu dalam siri tafsir bertemah. Maka kali episod yang ke-12 ini kita akan ambil satu lagi tajuk konsep halal dan kosher. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ila akhir ayat. Yang bermaksud pada hari ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta yang baik-baik dan makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab, yakni ahlul kitab adalah halal bagi kamu, dan makanan sembelihan kamu juga adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberi makan kepada mereka. Yang dimaksudkan di sini adalah dengan binatang sembelihan ahlul kitab. Menurut jumhur ulama, adalah binatang ternak ahlul kitab adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Seterusnya, kita para jamaah ingin mengetahui apakah perbezaan antara halal dengan kosher. Kata kosher menurut Kamus English Dictionary Indonesia, John McCall dan begitu juga Hassan Shadali diterjemahkan sebagai halal. Contohnya kosher meat ataupun daging halal. Namun terjemahan tersebut sebenarnya tidak tepat dengan erti sesungguhnya daripada kosher. Kosher ataupun kashrut ataupun kasyur menurut Webster World University Dictionary disebutkan bahawa kosher sebagai ceremonially clean conforming to Jewish dietary law. Jadi kosher ini dianggap sebagai satu upacara yang bersih dan begitu juga penetapan menurut undang-undang diet bangsa Yahudi. Maka kalau kita lihat packaging ini yang terdapat huruf U bulatan yang dilingkari menandakan bahawa produk ini dinyatakan kosher oleh Uni Orthodox, dan kata-kata parave menunjukkan bahawa produk ini tidak mengandungi bahan-bahan yang berasal dari susu ataupun daging ataupun meat produk. Seterusnya, kita perlu memahami tentang konsep kosher dan halal. Persoalannya sekarang, apakah istilah halal dan kosher itu sama? Seringkali orang menganggap istilah halal dan kosher adalah dua hal yang sama. Namun sebenarnya keduanya berasal dari dua terminologi berbeza dari kedua keyakinan agama yang berbeza pula. Oleh kerana itu, perlulah kita berhati-hati dan cermat dalam kegunaan kedua istilah itu. Apatah lagi kalau menyamakan keduanya, yakni antara kosher dengan halal. Kosher adalah istilah agama Yahudi yang menurut hukum Talmud, yakni kitab mereka Talmud, kemudian menjadi hukum agama Yahudi. Pengertian kosher menurut Yahudi adalah haiwan yang boleh dimakan
sedangkan lawannya adalah treva, macam kita halal, lawannya haram, adalah haiwan yang tidak boleh dimakan. Pada kenyataan ini memanglah ada hal-hal yang sama antara pengertian kosher dan halal. Kosher tidak menghendaki adanya daging khinzir ataupun babi dalam mana-mana bahan makanan dan begitu juga minuman mereka. Pandangan halal dan kosher, tetapi meskipun kosher dan halal mirip, namun keduanya mempunyai perbezaan. Ada barang haram yang masuk dalam kategori kosher. Sebaliknya ada juga makanan yang halal yang masuk dalam kategori treva, yakni makanan halal Muslim tapi dikategorikan sebagai haram, treva di sisi mereka. Contohnya, makanan dan minuman yang masuk dalam kategori kosher tetapi tidak halal bagi Muslim, seperti minuman air anggur yang sudah diperap hingga menjadi wine ataupun alkohol. Jadi, alkohol ataupun khamar di sisi agama ataupun kosher dianggap halal bagi mereka. Begitu juga semua jenis masakan-masakan mereka yang dicampur dengan khamar. Jadi menurut kosher adalah halal, tapi mengikut agama Islam adalah haram. Begitu juga semua gelatin yang memandang terbuat dari tulang berulang, kulit haiwan apa sahaja dan daging kosher yang meskipun disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah masih diikhtilafkan dan masih dikategorikan sebagai syubhat. Begitu juga kalau kita lihat di beberapa negara yang ada restoran segera, seperti di Afrika. Maaf. McDonald kosher di Buenos Aires, Argentina. Ini di antaranya yang mana ada yang menganggapnya sebagai halal, namun ada unsur-unsur syubhat. Sebagaimana yang saya katakan tadi, masakan mereka itu ada campuran dengan alkohol. Bagi mereka halal, bagi kita umat Islam adalah haram. Begitu juga konsep pemakanan makanan yang disembelih, contohnya adalah binatang ternak seperti lembu tadi. Jadi bagi orang-orang Yahudi, kosher bagi binatang hanya yang halal bahagian yang depan, 1/4. Maka adapun bahagian yang sebelah belakang lembu itu dianggap non-kosher ataupun non-halal. Itu bezanya antara kita dengan mereka. Bagi kita seluruh anggota seekor lembu itu kalau disembelih dengan secara halal, maka semuanya dianggap halal. Tidak ada yang separuh halal ataupun sebahagiannya haram. Maka begitulah dari penjelasan tersebut, maka nyatalah halal dan kosher tidak sama, walaupun serupa. Oleh kerana itu, keduanya janganlah dicampur adukkan saat kita memakan makanan halal dalam kehidupan sehari-harian kita sebagai seorang Muslim. Makanan halal dan kosher adalah dua terminologi yang berbeza, yang berasal dari dua keyakinan yang berbeza. Kehalalan untuk menyamakan keduanya adalah langkah yang kabur, yang perlu dikemas kembali tadi. Begitu juga kita lihat daging sembelihan binatang ternak Ahlul Kitab, walaupun pada masa ini dihalalkan bagi kamu, kata Allah dalam surah Al-Ma'idah, pada hari ini dihalalkan bagi kamu memakan makanan yang lazat-lazat serta yang baik-baik dan makanan sembelih orang-orang yang diberi kitab, yakni Ahlul Kitab, itu adalah halal bagi kamu. Dan makanan sembelih kamu juga adalah halal bagi mereka. Tidak salah kamu memberikan makanan halal kamu bagi mereka. Namun bagi mereka, mereka tidak akan menerima makanan halal sembelihan kaum muslimin.
Ibnu Ashur menurut tafsir Tahrir wa Tanwir. Ibnu Ashur menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan istilah Ahlul Kitab dalam Al-Quran, ada yang menyebut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maknanya mereka adalah Ahlul Kitab yang diberi kitab. Tidak termasuk golongan Islam. Kerana yang dimaksudkan dengan Ahlul Kitab di sini adalah mereka yang mengamalkan Taurah dan Injil. Tapi mereka yang tidak mengamalkan Taurah dan Injil tidak dinamakan Ahlul Kitab. Walaupun mereka diberi gelaran Ahlul Kitab. Lihat rujuk kepada kitab Tahrir wa Tanwir. Jilid yang ke-27 muka surat 249. Adapun pendapat para ulama tentang makanan sembelihan Ahlul Kitab. Dalam Al-Quran sendiri ayat yang mengisyaratkan kebolehan memakan sembelihan Ahlul Kitab, yakni tertera dalam surah Al-Ma'idah ayat yang kelima yang telah dibaca tadi. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Yakni makanan sembelihan orang-orang yang diberi kitab adalah halal bagi kamu dan makanan kamu adalah halal pula bagi mereka. Namun, menurut Ibnu Katsir disebut daripada Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Atha dan yang lain-lain bahawa makanan Ahlul Kitab yang dimaksudkan dalam ayat itu adalah sembelihan mereka. Sama ada mereka menyebut nama Allah ataupun dengan iktikad mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang dikarenakan mereka percaya kepada Injil dan Taurah bukan kerana penyebutan nama Allah menurut Ibnu Katsir. Walaupun mereka tidak menyebut nama Allah ketika menyembelih, tapi mereka tetap beriman kepada kitab Taurah dan Injil. Ibnu Katsir jilid yang ketiga muka surat 40. Maka para ulama mazhab dalam hal ini sepakat tentang kebolehan memakan ataupun kehalalan memakan sembelihan yang halal bagi umat Islam daripada Ahlul Kitab. Namun mereka hanya berbeza dalam syarat kebolehan sebagai berikut. Yang pertama, menurut mazhab Hanafiyah, mengatakan Ahlul Kitab yang dimaksudkan adalah Nasrani dan Yahudi, yang ketika menyembelih memang tidak menyebut nama Allah sesiapa pun, seperti atas nama Al-Masih, walaupun tidak menyebut nama Allah, dan ataupun dengan nama Al-Masih Ibnu Maryam, ataupun dengan sebut Al-Masih sebagaimana kepercayaan mereka adalah Tuhan mereka, yang lainnya selain Allah. Jadi metod penyembelihannya pun harus serupa dengan cara yang ditetapkan oleh Islam. Barulah halal bagi kita. Maka menurut mazhab Malikiyah, diperbolehkan makan sembelihan Ahlul Kitab asalkan mereka benar-benar dalam rangka makan atau untuk memakan tadi ataupun untuk pemakanan. Bukan sembelihan atas dasar ritual, kepercayaan mereka ataupun untuk persembahan Tuhan-Tuhan mereka, yang erti sembelihan tersebut bukan berupa sesajian untuk Tuhan-Tuhan mereka. Selagi ia untuk sembelihan dalam bentuk sajian makanan, maka itu dibolehkan. Dan menurut pandangan Asy-Syafi'iyah, sembelihan Ahlul Kitab adalah boleh secara mutlak asalkan tidak disebut sembelihannya, ketika sembelihannya tidak disebut nama-nama siapa pun seperti Al-Masih, ataupun untuk hari ataupun apa-apa ritual pada hari perayaan mereka ataupun sebagainya. Maka dari ulasan daripada mazhab Hanafiyah dan begitu juga Malikiyah dan Syafi'iyah, dari ulasan yang telah kita ambil disimpulkan secara general, secara umum, sembelihan Ahlul Kitab dalam pandangan para alim ulama adalah halal dengan syarat
bahawa sembelihan tersebut bukanlah dalam rangka ritual, upacara keagamaan mereka, dan tidak disengajakan dengan menyebut nama Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika tidak diketahui proses penyembelihannya, maka sah untuk dimakan, namun lebih utama, maknanya disahkan untuk dimakan oleh golongan Muslim, namun lebih utama untuk ditinggalkan kalau sekiranya di sana ada alternatif yang lain. Adapun tentang status Ahlul Kitab saat ini dan dahulu, maka sebenarnya di sana ada dua pendapat yang berbeza, di mana golongan yang pertama menganggap bahawa hukum sudah tidak berlaku kembali. Maksud mereka tu Ahlul Kitab pada zaman Nabi sudah tidak berlaku lagi pada zaman ini kerana mereka sudah mempunyai iktikad yang berbeza. Sedangkan golongan yang kedua tetap menganggap hukum ini masih berlaku kerana sebenarnya perombakan ataupun perubahan yang telah terjadi jauh sebelum era Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah dua perbezaan yang mana ada ulama kontemporari masih menganggap bahawa Ahlul Kitab pada zaman Nabi dan zaman hari ini adalah sama, walaupun iktikad mereka telah berubah. Seterusnya, muslimin muslimat sidang jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat metod, cara-cara penyembelihan mereka ada terdapat sedikit perubahan, walaupun mereka tidak menyebut bismillah. Seterusnya, pandangan Profesor Al-Qardawi, tentang makanan Ahlul Kitab. Kemudian setelah Ahlul Kitab yang semula beriman itu, kata Dr. Yusuf Qardawi, telah banyak dipengaruhi oleh perasaan-perasaan syirik dan sama sekali tidak melepaskan daripada kesyirikannya. Sehinggalah sebahagian orang Islam menganggap mereka tidak boleh lagi diajak bergaul, sosialisasi, ataupun bertemu sebagaimana halnya orang-orang musyrikin yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rukhsah untuk makan makanan Ahlul Kitab sebagaimana halnya dalam persoalan perkahwinan lelaki Muslim berkahwin dengan wanita Ahlul Kitab. Seterusnya, pandangan Profesor Al-Qardawi mengambil ayat yang sama, surah Al-Ma'idah ayat 5. وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, hari ini dihalalkan yang baik-baik buat kamu, dan begitu juga makanan orang-orang yang pernah diberi kitab, yakni daripada golongan al-Yahudu wan Nasara. Dan begitu juga makanan kamu adalah halal buat mereka. Seterusnya, maksud ayat di atas secara ringkas bahawa hari ini semua yang baik telah dihalalkan bagi kamu, kerana itu tidak ada lagi apa yang disebut bahira ataupun saibah ataupun wasila ataupun ham, maknanya perantaraan mereka ketika menyembelih. Maka makanan Ahlul Kitab pun halal buat kamu sesuai dengan hukum asal, di mana sama sekali Allah tidak mengharamkannya secara mutlak. Seterusnya, pandangan Al-Qardawi, sebaliknya makanan kamu pula halal buat mereka. Jadi kamu boleh memakan binatang sembelihan mereka yang diburu oleh Ahlul Kitab. Dan sebaliknya, kamu boleh memberi makanan Ahlul Kitab dengan binatang yang kamu sembelih ataupun makanan sembelihan kamu, boleh juga kamu memberikan kepada mereka. Ketahuilah muslimin yang dirahmati Allah, Islam bersifat keras terhadap orang-orang musyrikin, tetapi terhadap Ahlul Kitab sangatlah lunak dan mempermudahkan, kerana mereka ini lebih dekat kepada mukminin. Sebab Ahlul Kitab sama-sama mengakui
beriman kepada wahyu Allah dan mengakui kenabian dan pokok-pokok agama ataupun pokok-pokok ajaran agama Islam secara global. Seterusnya jamaah yang dirahmati Allah, justru itu bagi kita dianjurkan untuk menaruh mawaddah, yakni kasih sayang terhadap mereka, boleh makan makanan mereka dan boleh kahwin dengan wanita-wanita ahlul kitab dan bergaul dengan baik bersama mereka. Inilah sikap Islam terhadap ahlul kitab menurut pandangan Dr. Yusuf Qaradawi. Sebab kalau mereka itu sudah bergaul dengan kita, sudah mudah jinak untuk memeluk agama Islam dengan penuh keyakinan dan kesedaran, mereka pun akan mengetahui bahawa agama Islam itu justru dalam pengertian yang lebih tinggi. Seterusnya, perkataan makanan ahlul kitab adalah suatu ungkapan yang bersifat umum, meliputi seluruh macam makanan, sembelihannya dan biji-bijian ataupun masakan-masakan mereka daripada tepung gandum, biji-bijian, roti dan sebagainya. Semua ini halal buat kita selama barang-barang tersebut tidak termasuk kategori haram, kerana zatnya seperti darah, bangkai ataupun daging khinzir, ataupun olahan masakan mereka itu tidak bercampur aduk dengan alkohol ataupun khinzir. Kalau ada campuran makanan mereka itu bercampur dengan alkohol, maka haram bagi orang Islam memakannya, walaupun itu adalah makanan ahlul kitab dari kalangan Yahudi ataupun Nasara. Semua ini tidak boleh kita makan dengan ijma' ulama', baik barang-barang tersebut makanan ahlul kitab ataupun milik orang Islam yang ada unsur syubhah dengan daging khinzir ataupun khamar. Seterusnya itulah yang mana boleh kita simpulkan, asalkan makanan itu baik daripada ahlul kitab ataupun di kalangan umat Islam, haruslah mengikut standard yang telah disahkan. Contohnya standard MS 1500 2009, ini dikatakan Malaysian Standard. Dikatakan halal food mean syariah law and fulfill the following condition. Yang pertama, halal food means food and beverage and all their ingredients that are permitted under the syariah law and fulfill the following condition. Dikatakan pemakanan halal ataupun minuman dan sumber-sumbernya ataupun dia punya ingredient adalah sesuatu yang dibenarkan di bawah undang-undang syariah dan memenuhi beberapa syarat-syarat ini, yakni not containing any parts of animals that are non-halal or not slaughtered according to syariah law. Maknanya makanan-makanan yang tidak mengandungi apa-apa bahan ataupun bahagian daripada binatang-binatang yang tidak halal ataupun yang tidak disembelih mengikut undang-undang syariah. Yang ketiga, not containing najis. Makanan-makanan itu tak mengandungi najis. Umpamanya khamar ataupun carrion, yakni bangkai. Kalau sekiranya makanan itu walaupun daripada ahli kitab tapi mengandungi alkohol ataupun bangkai, maka tidak halal bagi kita. Safe consumption, maknanya dia itu selamat untuk dimakan, tidak mengandungi racun, non-poisonous ataupun non-intoxicating, tidak mencampuri minuman-minuman cecair yang boleh memabukkan ataupun yang boleh menghambat kesihatan kita. Yang keempat, safe consumption ataupun maknanya selamat untuk dimakan. Yang kelima, not prepared or processed or manufactured using equipment contaminated with najis. Maknanya dalam proses pemakanan itu ketika disediakan ataupun perkilangan tidak menggunakan alat-alat yang tercemar mengandungi najis.
Yang keenam, does not contain any parts of its derivative that are not permitted. Makanan-makanan itu tidak terdapat mana-mana bahagian daripada anggota manusia yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Yang ketujuh, no contamination during the food preparation, processing, handling, packaging, storage and distribution. Maknanya makanan itu tidak mengandungi pencemaran. Contamination ni makna pencemaran ketika persiapan makanan itu ataupun proses ataupun ketika ditangani dan packaging, pembungkusan ataupun dalam penyimpanan dan ketika penyebaran ataupun ketika dihantar tadi. Begitu juga kita pada hari ini macam-macam food services ataupun distributing yang menggunakan macam-macam khidmat penghantaran makanan, kadang-kala berlakunya pencemaran. Bagaimanakah boleh berlakunya pencemaran ketika mereka menghantar oleh penghantar food delivery? Kadang-kala makanan itu diletak dalam satu kotak delivery, tapi kadang-kala bawahnya makanan halal, atasnya makanan non halal. Jadi dalam Islam dan mengikut Malaysia Standard 1500 2009, begitu juga mengikut Singapore Halal Standard, tidak disahkan ataupun dianggap sebagai syubhat kerana berlakunya contamination ataupun pencemaran. Maka seterusnya, it must be separated from any other food that does not meet the requirement stated in item A, B, C, D, E, F. Dan dikatakan yang akhir sekali, ia haruslah dipisahkan daripada makanan-makanan yang tidak memenuhi kriteria halal, sebagaimana yang disebut tadi. Kalau sekiranya baik dalam persiapannya, processingnya atau prosesnya, penanganannya ataupun packagingnya ataupun storage-nya, penyimpanan di cold storage, apabila berlaku pencemaran ataupun ketika penghantaran, maka tidak memenuhi standard Malaysia Halal Standard ataupun Singapore Halal Standard. Maka begitulah keadaan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Darul Ghufran. Di sinilah kita harus memahami bagaimana keadaan anak-anak kita pada hari ini begitu gairah untuk mengorder makanan ataupun membeli makanan melalui talian. Maka kita harus mendidik mereka mana yang boleh, mana yang tak boleh, mana yang kosher, mana yang halal dan mana yang berlakunya contamination ataupun pencemaran. Baik ketika persiapan makanan itu dan ketika prosesnya, ketika penanganannya ataupun packagingnya dan ataupun penyimpanannya dan penghantarannya. Maka itulah wallahu a'lam bisawab, sama-sama kita mengambil berat kerana setitik darah haram yang masuk dalam tubuh badan kita. Ketahuilah menurut hadis yang sahih bahawa amalan kita tidak diterima selama 40 hari. Wa iyyazubillah min zalik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami' muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi. Semoga bertemu lagi pada episod yang ke-13.